Okey, apa khabar kepada semua penonton-penonton Jom Main Gitar. Kali ini kita bertemu lagi di dalam episod yang ke-10. Di mana episod kali ini saya rasa kita bagi special sikit. Kita tak pegang gitar kali ini. Saya pun tak pegang gitar. Tetapi saya akan bawakan episod ini daripada korang yang tak pegang gitar. Automatik sebelum akhir episod korang akan dah pegang gitar. Pelik kan? Okey, kepada korang yang mungkin dah ada gitar, dah lama ada gitar dah, tetapi gitar tu rasa macam serba-serbi kekurangan, ada kekurangan kat gitar tu kan, ataupun mungkin korang rasa gitar tu dah okey, main pun okey, tapi rasa macam ada yang tak kena kat gitar ni kan, rasa macam nak beli baru lah. Mungkin korang tengah bajet, tengah sedap, rasa nak beli gitar lah, tapi aku tak tahu nak beli gitar mana satu lah. Takut bila beli tersalah beli ke kan, nak beli online kan, ada risiko dia daripada kita order sehingga sampai ke tangan kita. Ada yang rasa nak pergi beli dekat kedai gitar, tetapi nak pergi kedai gitar mana? Ataupun nak pergi kedai gitar yang macam mana? Bila dah sampai pula dekat kedai gitar, nak pilih gitar yang macam mana? Bila dah jumpa pula gitar, yang mana satu okey, yang mana satu tak okey. Kalau nak beli gitar, pergi beli di kedai. Kedai yang mana? Jom kita tonton episod kali ini. Hari ini saya akan bawa korang semua tempat untuk membeli gitar. Kalau korang nak cari kedai gitar yang menawarkan harga yang murah dan juga berkualiti, ini lokasi dia di Gajah. Nak tengok kedai dia yang mana satu? Jom, follow. Ini dia Mr. Joe. Okay, Mr. Joe ni dia bos kat sini. Saya bawa penonton-penonton Jom Main Gitar, kita survey apa yang ada dekat kedai. Okey. Mr. Joe. Yep. So boleh intro sikit apa yang Mr. Joe jual dekat sini, jenis-jenis gitar ke? Okey. So kebanyakan gitar saya, klasikal ada. So then ini gitar akustik. Inilah gitar yang paling ramai orang tengah cari. So 100 lebih ada. So kita tengok 200 lebih pun ada. 200 lebih siap ada pickup, ada tuner, boleh cocok speaker. Okay, ini 300 lebih. Ini baru sampai punya model. Ini banyak cantik. Okay. So ini pun, ini kayu banyak satu. Ya. Ini depan kayu spruce, belakang mahogany, siap ada pickup, ada tuner. Ini baru 300 lebih. Dan kebanyakannya memang yang ada pickup. Kebanyakan ada. Okay. Ya, so untuk senangkan orang buat tuning, ini pun banyak cantik. Ini 400 lebih. Ini pun ada pickup. Dan ada tuner juga. Ada pickup maksudnya boleh cocok speaker lah. So ini pun 400 lebih. Okay. Dan kita datang kat atas ini pun 400 lebih. Ini Lanun, 500 lebih. Sama juga. Dan gitar ni canggih. Gitar macam ni canggih. Ini 600 lebih. Canggih Ya. dari segi gitar ni dalam ada efek. Okay. Next punya video kita akan terangkan macam mana canggih dia. okay. So dia ada yang ni. Banyak selesa. Dia punya design lain. Ya, design lain. So baru 600 lebih saja. Then kita of course 800 lebih pun ada. Ini 700 lebih sorry. So ada 800 lebih. Ini kayu solid. Atas solid, belakang solid. Okay, saya akan terangkan macam mana nak tahu dia solid ke atau bukan solid. Okay. Nanti saya akan terangkan. So bermaknanya Ya. Bermula daripada harga serendah 100 lebih, 100 lebih. ada 200 lebih ada, 300 lebih ada, 400 lebih ada, 500 lebih ada, 600 lebih ada. So semua harga kita ada lah. So of course kita ada kayu lagi cantiknya. Contohnya macam ni. Ini 1000 lebih. So kita akan nanti saya akan terangkan bezanya kayu baik dengan kayu biasa. So
Untuk beginners, tak perlu bimbang. Okay, boleh start dengan 100 lebih pun okey lah. Okay, kita tengok contoh yang paling rendah punya bajet. Inilah gitar yang paling murahnya, budgetnya 190. Okay. So yang paling penting, beli gitar yang paling penting, nampak skru kat dalam sini dah. Ini yang paling penting. Okay. Dia ada truss rod. Dia maksudnya tengah-tengah sini ada tulang besi kat dalam. Okay. Kalau apa-apa hal berlaku, bila neck dia bengkok, okay, kita adjust itu skru, dia boleh luruskan balik. So untuk kekalkan tali ni supaya dia rapat dengan ini neck ini. Okay. So kita tak nak tali ni tinggi, di mana kamu banyak susah nak main. Okay. So saya akan terangkan gitar yang tak ada quality. Inilah contoh gitar yang tak ada quality. Ya. Nampak kat dalam sini, dia tak ada skru. Okey. Dia akan dapati, tali ini tinggi. So masa kamu nak tukar pot, banyak susah nak tukar. Ini banyak dia orang komen kenapa tali dia tinggi. Dia tak tahu adakah sebab bridge ke ataupun truss rod ke. Ya. So kita perhatikan kat sini, bridge sudah maksimum dah, sudah tak boleh rendah lagi dah. So apa yang berlaku kat sini ialah neck ini sudah bengkok. Dia dah melengkung. So tadi akan jadi tinggi ya? Ya, betul. Cuba kamu, kalau you jumpa gitar, you aim macam senapan, tutup satu mata, aim macam senapan, you boleh nampak dia bengkok. Betul. Dia memang ketara. So bila neck ni melengkung, tali ni jadi banyak tinggi dan banyak susah nak main. Kedua, tengok aksesori. Ini aksesori murah. Nah, yang ni aksesori baik. So dia tahan lasak. So you pakai 5 tahunan, 10 tahunan, dia tak bagi you banyak problem. Yang ini jenis macam ni, saya rasa tak sampai 1 tahun dia akan jam. Jam maksudnya you tak boleh pusing lagi. So yang ini buat daripada plastik. So plastik ni selalu saya dapat komplain ialah plastik ni pecah. So you tengok dia boleh cair, boleh lebur. Yang kita pakai ni kayu. Ini kayu. Kayu. Kerana kayu dengan kayu dapat gam. Kayu nak gam dengan plastik banyak susah. So kalau you jumpa gitar yang bawah RM150, selalu you orang jumpa yang ni pecah kan. You tengok ini buat daripada plastik, ada kayu. Kebanyakan buat daripada plastik. Dan plastik dia rapuh, Diterangkat. pecah keluar. Yang saya selalu dapat orang minta saya repair kan. Dia cakap dia pecah keluar. Sebelum beli kita teliti dulu sama ada ni kualiti plastik ataupun kayu Ya. Tengok pun boleh tahu dah. Dia tak ada urat kayunya. Okey. Satu lagi, ni pickup tipu punya. Ni tak ada guna beli pickup. Banyak jumpa yang macam ni juga. Ya. So dia ini pickup, masa you cucuk, yes dia ada bunyi tapi tak kuat. Kedua, dua benda ini tak ada benda nak tuning. Cuba tengok pickup yang ni. Tuner ada. Ini volume control. Ini bass, ini mid, ini high. Ini pun kontrol bunyi tajam, ini 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kontrol. Ini cuma 2 saja, tak ada benda nak kontrol. Betul. So beza dia, yang ni pakai bateri. Pickup ni jenis ni dia pakai bateri. So saya cuba keluarkan bateri ya. Dia pakai bateri. So kegunaan bateri ini penting. Dia boleh tambahkan itu signal keluar supaya bunyi jadi lagi kuat. Ada 2 jenis pickup. Satu jenis pakai bateri, satu tak pakai bateri. Yang tak pakai bateri macam ini, dia tak pakai bateri. Yang macam ni, bunyi dia keluar banyak slow, tak kuat punya. Dia akan bagi banyak problem masa kamu nak buat tuning sound. Dia akan bagi banyak problem. Kedua, tak ada benda nak kontrol. 8 ini banyak benda nak kontrol. So ini akan senangkan you buat tuning kat speaker. So untuk orang baru belajar, kamu mesti tanya gitar ini sound cantik ke atau tak cantik. So gitar ni untuk orang baru belajar, kita bagikan kepada tiga jenis orang lah. Satu ialah baru belajar.
Satu lagi ialah nak pergi ke pentas, perform ke atas pentas. Okey, satu lagi jenis orang nak recording. So untuk orang yang baru belajar, jangan kisah sangat tentang itu kualiti bunyi. Okey, untuk menghasilkan bunyi yang cantik, okey, semua bergantung kepada jenis kayu. So kalau untuk orang yang baru belajar, bila kamu minta saya nak bunyi cantik, you kena cari kayu yang cantik di mana dia mahal. Okay. So untuk baru belajar, jangan bimbang. First punya gitar, just pilih yang murahnya, okeynya. Kerana masa kamu tekan C chord, okay, masa kamu tekan ini C chord, dia akan keluar bunyi C. Ini G chord, dia pun akan keluar bunyi G. Cuma beza dia kat sound. Of course, kayu lagi cantik, sound lagi cantik lah. So kalau untuk orang yang baru belajar, kalau saya suruh dia beli kayu cantik start dengan 1,000 lebih, macam mana dia nak start belajar? Memang payah kan? Oleh sebab tu kedai kita offer benda-benda yang budget, okay, kita yang budget supaya you boleh mula belajar dulu. Bila sudah mahir, barulah kita cari kayu yang lebih cantik. Oh, datang feel tu. Ya, baru kita cari kayu yang lebih cantik lah. So sekurang-kurangnya semua orang berpeluang belajar dengan harga yang paling rendah sekali. So gitar kita yang tak ada tulang besi, saya tak jual lagi dah. Kerana saya dapati ada unsur macam tipu customer lah. Oh, okey. So sebenarnya sebagai satu kedai, tanggungjawab kita ialah cari benda paling murah, paling berkualiti dan jual kepada customer. Dan kita tak boleh sebut itu bukan salah kita, kilang yang buat punya. So kita tak boleh bagi alasan macam ni. So itu memang tanggungjawab kita, cari benda yang ada kualiti dan paling murah. Oleh sebab tu gitar yang tak ada tulang besi saya tak akan jual lagi dah. Bukan bagi saya problem, dia pun bagi itu orang yang belajar problem juga. So bila jari mereka sakit, kebanyakan mereka putus asa. Masa kamu beli, kita akan cuba rapatkan itu tali, okay, supaya diorang senang nak belajar, senang nak main. So jari tak begitu sakit. Okay, so itu yang kita fokus lah. So beginners just cari gitar yang selesa, okay, selesa main, tali tak tinggi, ada tulang besi, dah sudah boleh start belajar dah. Okay, kalau nak perform, okay, contoh kita nak perform kat pentas, yang paling penting ialah kayu betul, you nampak dia ada 3D effect. Nampak belang-belang dia ada 3D. Dia tahu bergerak. Ada satu jenis berbeza kayu lah bila kita tengok. Ya, dia bergerak. Saya akan tunjuk. Dia bukan printing. Ya, printing dia tak bergerak. Dia tak ada hologram punya effect. Ada satu jenis printing dia. Okay, kalau kayu betul, nah ini kita tengok belang dia. Nampak 3D effect. Nampak beza dia punya dia punya raut kayu tu kan. Yap, urat-urat kayu dia tahu bergerak. Kalau printing kita buat macam mana pun dia akan sama kan. Dia sama. Sebab dia gambar printing kan. Printing lain, dia tak ada itu, dia tak tahu bergeraknya. Okay. So untuk performnya kita cari gitar macam ni. Okay. So apa bezanya yang branded punya gitar dengan gitar gitar saya? Okay, yang branded punya gitar, masa dia beli kayu, okay, bahan mentah, dia kena bayar kan. So masa dia upah orang, potong kayu, cat itu gitar, okay, dia pun kena bayar upah. Dia ada satu lagi cost tau, cost iklan. So harga yang you orang beli itu kebanyakan daripada itu cost iklan tu. Gitar saya tak terkenal sangat. Kerana kita tak ada cost iklan. Oleh sebab tu kita boleh jual dengan harga yang murah. So kita akan pastikan setiap satu sen yang kamu beli tu semua kat harga, semua kat bahan-bahan mentah. Material gitar dengan itu kualiti kan. Yap, betul-betul harga kualiti. Yap, tidak termasuk harga-harga yang marketing, yang branding apa semua lah. Harga upah pekerja tu, sifu yang buat ini gitar. So yang cost lebih, contohnya iklan kita tak ada. So you tak perlu tanggung itu cost iklan tu. So oleh sebab tu kita murah. So sebenarnya kayu kita sama macam yang brandednya. Okay, dia orang pakai mahagani, kita pun boleh pakai mahagani. Dia pakai spruce, kita pun boleh pakai spruce. So beza harga ialah iklan saja. Gitar dekat sini yang saya nampak dia punya headstock ni, nama yang berbeza-beza dan yang jarang nampak. Di mana nama tu datang daripada mana, ataupun
Macam mana? Oh, okey. Macam mana dari segi branding yang ada pada kita dekat kedai? Okey, kat kedai saya tak begitu pentingkan itu brand tau. Yang saya pentingkan ialah kayu dengan kualiti. Okey, sifu yang buat ini kita. Okey, because bila kamu nak sebut branding saja, harga ya dia mesti tinggi ya. You orang tahu apa brand lah. Okey. Okey, kita pun kena fokus juga. Kalau you orang nak start belajar, macam mana you nak start dengan RM1,000 punya gitar. Yes, dia ada brand, kualiti dia bagus. Okey. So kat sini saya tak kisah apa brand. Janji kayu dia cantik, kualiti dia cantik. Okey. Saya akan bawa masuk dan saya akan offer kat customer lah dengan harga yang paling menariknya. Sebab tu kita akan nampak bermacam-macam brand kat sini. Nama, bermacam-macam nama brand kan. Dan satu lagi, lepas ini brand habis jual, saya akan masuk brand lain tau. Saya takkan kekal itu model. So maksudnya saya pun tak nak macam jual sama punya barang selama 5 atau 10 tahun. So dan kita akan upgrade lagi. Kalau saya jumpa gitar lagi cantik, lagi upgrade, harga lagi menarik, of course saya akan tolak yang model lama, masuk yang lagi baru. So you akan dapat benda paling canggih lah yang saya boleh jumpa. Okey, jom main gitar. Okey, sila like dan subscribe. Okey, macam tengah pegang gitar tak? Mungkin sebelum episod tadi tak pegang gitar pun, tapi bila dah tengok apa yang Mr. Joe cakap, ambil gitar jap tengok betul ke apa yang dia cerita ni ada kat gitar. Ada ke tidak kan? Ada ke? Semua tak ada ke? Okey. Jadi kepada korang penonton yang mungkin berada di Lembah Kelang, mungkin berdekatan dengan Kajang, ataupun memang mungkin tak ada masalah, duduk jauh-jauh pun memang boleh datang. Sebab apa saya show kan kedai Mr. Joe tadi? Sebab satu, Mr. Joe memang sporting. Kerana bila korang sampai sana, kalau korang tak ada idea nak beli gitar macam mana, tapi bajet tak ada masalah, jumpa Mr. Joe, settle balik mesti buat gitarnya. Kalau korang tak ada bajet sekalipun, mungkin korang tengah pilih gitar apa yang sesuai, korang nak test dulu, korang nak cari kedai mana yang sesuai. Mungkin korang nak pergi kedai gitar, korang nak pilih gitar mana yang korang nak aim. Okay? Bila dah cukup bajet baru korang nak beli, tak ada masalah, Mr. Joe mesti boleh tolong. Kalau korang memikirkan antara beli online dengan beli di kedai, utamakan beli di kedai. Okey, sebab apa? Bila beli di kedai, sampai kedai gitar tu, kita boleh lihat dengan mata kasar kita sendiri. Kita boleh test gitar tu sampai puas hati. Kita boleh tanya promoter ke, toke gitar ke, berkenaan gitar. Dia akan explain. Sebelum kita bayar, kita boleh check dulu ada yang problem ke tidak apa semua. Dan bila kita dah beli, kita dah bayar, kita balik, dia masih ada waranti dan kita dah kenal orang kedai. Okay, berbanding bila kita beli secara online, mungkin kadang-kadang atas kekangan masa, atas kekangan jarak, terpaksa beli online. Tetapi kalau boleh beli di kedai, belilah di kedai yang berdekatan dengan tempat korang. Risiko dia secara online ni sebab apa? Kalau barang gitar, walaupun dia dalam kotak, di dalam polystyrene, gitar ni dia ada satu bahagian yang kembung, dia ada bahagian yang berlubang, dia ada bahagian yang keras kan? Dan dia ada bahagian yang runcing, ada bahagian yang lebar, ada bahagian yang halus, ada bahagian yang tajam. Walaupun dia ada dalam pack, dalam kotak, bila dah bertimbun dengan barang-barang lain, kita tak tahu macam mana orang yang menguruskan setiap penghantaran dia tu himpit dengan barang lain. Mungkin terduduk, mungkin terpijak, mungkin terlutut, mungkin tersiku kan, mungkin terbaring, mungkin terhempas. Kita baru dapat, memang excited, dapat excited main, nak test bunyi, belik sikit-sikit je. Lama kelamaan baru kita perasan, oh rupanya fret tu macam ada terangkat sikit lah. Baru kita perasan, oh rupanya kat belakang body kita tu macam ada renggang sikit. Kadang-kadang masalah tu sebenarnya dah berpunca daripada sebelum sampai ke tangan kita lagi, tapi kita tak perasan. Sebab selepas kita mampu untuk membayar tu, risiko dia terlalu lama sebelum sampai ke tangan kita. Bukannya kita nak kata semua kedai yang jual online tu akan memberi masalah kepada kita, tak. Tetapi risiko antara kedai ke tangan kita itulah yang kita tak dapat nak jangka. Okey, diharap bermanfaat kali ni. Semoga korang mendapat jawapan macam mana cara ni, ataupun tip-tip nak pilih gitar yang korang rasa menjadi idaman hati. Okey, next kita akan share lagi banyak lagi info yang Mr. Joe dah kongsikan kepada saya, dan saya akan sampaikan kepada penonton. Kita tunggu episod yang next, apa lagi yang kita akan huraikan sepanjang perjumpaan saya dengan Mr. Joe.
Jangan lupa stay tune di dalam slot Jom Main Gitar. Like, share and subscribe channel ni. Bye-bye. Jom Main Gitar.